Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Kita berada hanya beberapa belas muka surat sahaja lagi untuk mengkhatamkan Sunan Imam Tirmizi yang kita telah mulakan daripada bulan Januari 2023. Mudah-mudahan dengan usaha, dengan apa yang dilakukan, diberikan sebaik kebaikan dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada pada riwayat 3918 yang mana menceritakan hadis-hadis yang berkenaan tentang kelebihan azwajin Nabi, kelebihan para ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhunna. Riwayat 3918 yang mana ini kisah berkenaan tentang Safiyah binti Huyai, satu-satunya isteri Nabi berbangsa Yahudi, Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhunna. Baca wa bi ilaihi qala hadatsana Bundar. Maka Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha telah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke rumahku, wa qad balaghani, dalam keadaan sungguh telah sampai kepadaku daripada Hafsah dan Aisyah, kalamun, ucapan-ucapan dan perkataan mereka dalam kurungan yang membuatku terasa. Dia pada waktu itu terasa dengan kata-kata daripada Hafsah dan Aisyah. Apakah yang mereka cakapkan? Nanti kita akan lihat pada hadis yang berikut. Fadzakartu dzalikalah, maka aku telah menceritakan tentang perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, ala qulti, lalu mengapa engkau tidak berkata kepada mereka, wa kaifa takunani khaira, dan bagaimanakah kamu wahai Hafsah dan Aisyah boleh menjadi lebih baik daripadaku, wa zauji, dalam keadaan suamiku adalah Nabi Muhammad, wa abi, dan daripada keturunan bapaku adalah Nabi Harun, wa ammi, dan daripada keturunan pakcik-pakcikku adalah keturunan Nabi Musa. Wa kana allazi, dan perkara yang telah sampai kepada Safiyah bahawa sesungguhnya Hafsah dan Aisyah telah berkata, nahnu akramu ala Rasulillah, kami lebih mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha, daripada Safiyah. Apakah yang mereka banggakan? Waqalu, dan mereka berkata, nahnu azwajin Nabi, kami bukan sekadar isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa banatu ammih, namun kami juga adalah sepupu-sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut Nabi, Aisyah dan Hafsah, ke mereka semua adalah daripada kabilah Quraisy, sementara Safiyah daripada kabilah dan juga bangsa Yahudi. Maka Nabi SAW kata dengan Safiyah, balas balik kata-kata mereka, dan pada waktu itu jangan terasa. Terus wafil bab, riwayat 3919, masih lagi kisah yang lebih kurang sama di antara Safiyah Ummul Mukminin dan juga Ummul Mukminin Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anhun. Terima kasih banyak-banyak Woman Era, terima kasih banyak-banyak. Terus baca hadisnya, sanadnya.
Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, beliau telah berkata, balagha Safiyah, telah sampai kepada Safiyah, anna Hafsah, sesungguhnya Hafsah radhiyallahu taala anha telah berkata, binti Yahudi. Hafsah pada waktu itu dia menyebut bahawa Safiyah adalah wanita Yahudi. Dan memang dia Yahudi, dan yang lain adalah bangsa Arab, kebanyakannya Quraisy, seperti Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, dan beberapa orang lain. Fabakat, lalu dia menangis bila mendengar kata-kata Hafsah. Fadakhala alaiha Nabi, maka Nabi SAW telah masuk bertemu dengannya, wahia tabki, dalam keadaan Safiyah radhiyallahu anha sedang menangis. Faqal, maka Nabi bersabda, ma yubkiki, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Qalat, berkata Safiyah, beliau memang daripada kabilah Yahudi Banu Nadir. Maka beliau berkata, qalat li Hafsah, Hafsah telah berkata tentangku, inni ibnatu Yahudi, bahawa sesungguhnya aku adalah anak perempuan Yahudi, aku orang Yahudi. Maka Nabi SAW bersabda, wa innaki labnatu Nabi, kenapa engkau nak sedih? Kerana engkau daripada keturunan Nabi. Wa inna ammaki Nabi, dan pakcikmu juga adalah daripada keturunan Nabi. Maksud Nabi adalah Safiyah ini adalah daripada keturunan Nabi Harun. Maka Nabi Harun Nabi, kenapa nak sedih? Dan Nabi Harun punya adik-beradik adalah Nabi Musa yang juga adalah Nabi. Wa innaka latahta Nabi, dan engkau pun adalah isteri kepada Nabi. Fa fima tafkharu alaik, lalu pada perkara apakah yang Hafsah boleh berbangga alaika ke atas kamu? Kemudian Nabi SAW menegur pula Hafsah. Nabi bersabda, ittaqillah, takutlah kamu wahai Hafsah, pada apa yang kamu katakan tentang Safiyah radhiyallahu taala anhuma. Terus 3920. Maka Nabi SAW kata Ummu Salamah, da'a Fatimah, telah memanggil Fatimah anak perempuan baginda, amal Fatah, pada tahun pembukaan kota Mekah, iaitu tahun yang ke-8 Hijrah. Fanajaha, maka Nabi telah berbisik dengan Fatimah. Fabakat, maka Fatimah telah menitiskan air mata menangis. Thumma haddathaha, kemudian Nabi SAW berbicara lain pula dengan Fatimah. Fadahikat, lalu dia tertawa gembira. Qalat, berkata Ummu Salamah, falamma tufiya, apabila baginda Nabi SAW telah wafat, sa'altuha, maka aku telah bertanya kepada Fatimah, an bukaiha wa dhahikiha, berkenaan tentang kenapa dia menangis dan kenapa dia tertawa gembira dalam waktu yang sama. Maka Fatimah menjawab, akhbarani Rasulullah, baginda Nabi SAW telah mengkhabarkan kepadaku, annahu yamut, bahawa baginda akan meninggal dunia daripada sakit ini. Oleh itu aku menangis. Summa akhbarani, kemudian baginda Nabi SAW memaklumkan kepadaku bahawa aku sayyidatu nisa'i ahlil jannah, akan menjadi ketua wanita syurga selain daripada Maryam binti Imran. Oleh itu aku pun tertawa gembira. Hadza hadithun. Terus riwayat 3921 berkenaan tentang pesanan Nabi bahawa manusia yang baik akhlak sebenarnya adalah orang yang baik kepada ahli keluarga dia. Orang yang tidak baik pada ahli keluarganya sebenarnya belum tentu akhlaknya baik, walaupun dia baik dengan seluruh manusia sekalipun. 3921 terus. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kamu daripada sudut akhlak. Siapakah dia? Khairukum li ahli, adalah sebaik-baik kamu yang berakhlak kepada keluarganya. Lalu kayu ukuran akhlak manusia adalah bagaimana dia melayan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan sabda baginda Nabi, dan akulah sebaik-baik di antara kamu yang berlaku baik kepada keluargaku. Wa idza mata sahibukum, dan apabila meninggal dunianya teman kamu, fada'uh, maka biarkanlah ia. Maka apakah yang dimaksudkan dengan teman kamu? Lihat kepada sinhara baris yang kedua. Arada bi sahibikum nafsah,
iaitu diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah maksud fad'u? Maka tinggalkanlah ia. Maksudnya adalah ayatruku, maka tinggalkanlah pada waktu itu at-tahassur, untuk merasa menyesal tak dapat bersama berkhidmat untuk Nabi, wattalahuf, ataupun pada waktu itu kekesalan, kesedihan yang melampau dan sebagainya. Terus baca. Dalam hadis yang berikut ini, Nabi nak terangkan, Nabi SAW tak suka pada sahabat yang suka menyampaikan tentang kata-kata buruk tentang orang lain. Nabi tak suka. Dan itu pun yang patut kita pegang. Maksudnya kalaulah ada orang yang suka menyampaikan tentang orang lain, kata tentang kita, cakap tentang kita, maka pada waktu itu tegur dia. Dan Nabi tak suka begitu. Sebab Nabi kalau boleh nak berjumpa dengan orang dalam keadaan tidak ada perasaan marah terhadap sesiapa. 3922. Terus. Sabda baginda Nabi SAW, la yuballighuni, janganlah menyampaikan kepadaku ahadun, seorang pun daripada orang lain, berkenaan tentang sahabat-sahabatku sedikit pun. Jangan menyampaikan, jangan nak mengadu domba. Jangan nak mengadu domba. Kita kadang-kadang berbeza. Orang yang suka menyampaikan, inilah yang kita sanjung, yang kita anggap kawan, yang kita pada waktu itu layan. Sebab dia sampaikan berita tentang apa yang orang lain cakap tentang kita. Nabi tidak suka. Maka Nabi terangkan kenapa jangan buat begitu. Fa inni uhibbu, sabda Nabi, kerana sesungguhnya aku suka, an akhruja ilaihim, aku boleh keluar kepada kamu, wa ana salimus sadar, dalam keadaan lapangnya dadaku. Berkata Abdullah, fa utiya Rasulullah, maka pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan dengan harta yang banyak. Faqasamahun Nabi, maka Nabi SAW telah mengagih-agihkan harta tersebut. Fantahaitu, kata Abdullah bin Mas'ud, lalu aku telah tiba kepada dua orang jalisaini yang sedang duduk. Wahuma yaqulan, dalam keadaan mereka berdua berkata, wallahi demi Allah, ma arada Muhammadun bikismatihi allati qasamaha wajah Allah. Tidaklah Muhammad berkehendak dengan cara pembahagian yang dia telah lakukan akan redha Allah, walad darul akhirah, dan tidaklah bertujuan untuk hari akhirat. Fasanaitu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, kata-kata mereka telah menjadikan aku merasa marah ketika mana aku mendengarnya. Fa ataitu Rasulullah, aku telah datang kepada Nabi, fa akhbartu, dan aku telah maklumkan kepada Nabi. Fahmarra wajhu, maka berubah merah wajah Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, da'ni anka, biarkanlah aku daripada apa yang kamu sampaikan. Nabi tegur. Nabi kata jangan sampaikan apa yang orang cakap. Jangan pada waktu itu nak menjadi penyambung lidah untuk apa yang orang katakan. Kemudian sabda Nabi, faqad uziya Musa bi aktsara min hadza, demi sesungguhnya Musa telah lebih banyak diuji berbanding daripada ini, lalu beliau bersabar. Terus hadza hadisun. Terus maka daripada sini pengajaran dia, jangan terima dan jangan suka mendengar apa yang orang lain suka menyampaikan tentang orang lain berkenaan kita. Bahkan perlu ditegur. Terus riwayat yang seumpama ini min ghairi hadzal wajah, daripada sudut yang berbeza. Terus baca riwayat 3923 berkenaan tentang kelebihan sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Terus maka Ubay bin Ka'ab, kelebihannya seperti yang kita telah baca, beliau adalah seorang yang mahir dengan Al-Quran. Maka pernah Nabi SAW berkata dengan dia bahawa Allah menyuruhku untuk pada waktu itu aku membaca Al-Quran kepadamu. Terus baca. Maka Nabi SAW, kata Ubay bin Ka'ab, dan Nabi SAW telah bersabda kepadanya, Inna Allah amarani, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku, an akra'a alaika Al-Quran, agar aku memperdengarkan Al-Quran kepadamu wahai Ubay.
Maka Nabi SAW telah membaca lam yakunil ladzina kafaru, iaitu suratul Bayyinah. Wa qara'a fiha, dan Nabi SAW telah membaca padanya innad dina indallah, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah al-Hanafiyah, adalah agama Hanafi yang pada waktu itu tidak bercampur aduk dengan agama yang lain. Al-Muslimah, agama yang ada penyerahan diri kepada Allah, bukannya agama Yahudi dan tidak pula Nasrani dan tidak pula Majusi. Man ya'mal khaira, barang siapa yang melakukan apapun kebaikan, falan yukfarah, maka tidak akan hilang pahalanya. Kemudian Nabi SAW juga membaca lau anna li bani Adam, jika sekiranya bagi anak Adam itu satu lembah daripada harta, labtagha, pasti dia akan mencari pada waktu itu lembah yang kedua. Walau kana lahu thaniya, dan kalaulah dia telah mendapat dua lembah, labtagha, pasti dia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam, dan tidaklah memenuhi akan perut dan juga keinginan anak Adam itu kecuali hanya tanah. Wa yatubullah, dan Allah sentiasa menerima taubat ala man tab, daripada sesiapa pun yang kembali bertaubat. Hadza hadithun, baca. Terus baca waqad rawa. Riwayat yang lebih kurang sama. Berkenaan tentang kelebihan Ansar, hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan sahabat-sahabat Ansar dan juga kelebihan golongan Quraisy. Siapakah golongan Ansar? Iaitu golongan mereka yang telah membantu Nabi SAW ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Mereka ini terdiri daripada golongan Aus dan juga Khazraj. 3924, terus. Laulal hijrah, kalaulah bukan kerana ketetapan hijrah yang Allah telah tentukan, lakuntum ra'am minal ansar, maka pasti aku adalah daripada seseorang yang tergolong daripada kalangan orang Ansar. Terus nak menunjukkan besarnya kelebihan Ansar sehingga Nabi SAW pada waktu itu berkeinginan begitu. Terus dengan sanad yang sama Nabi pernah bersabda, lau salakal ansar wadiya, kalaulah golongan Ansar berjalan pada satu lembah, au syi'bah, ataupun jalan berbukit, lakuntum ma'al ansar, dan manusia lain berjalan pada lembah dan jalan berbukit yang lain, pasti aku akan bersama dengan golongan Ansar. Nak menunjukkan betapa dekatnya golongan Ansar pada Nabi SAW. Terus 3925, teruskan. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, Nabi fil ansar, Nabi SAW telah bersabda pada golongan Ansar. Sabda Nabi, la yuhibbuhum, tidaklah mencintai golongan Ansar kecuali itulah orang yang beriman. Wala yubghiduhum, dan tidaklah membenci golongan Ansar kecuali itulah sifat orang munafik. Sabda Nabi, man ahabbahum, barang siapa yang mencintai golongan Ansar, fa ahabbahullah, maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum, barang siapa yang membenci golongan Ansar, fa abghadahullah, maka Allah akan membencinya. Fakulna, maka kami telah berkata kepada kepadanya, anta sami'tahu minal Bara', adakah kamu telah mendengar hadis ini daripada Bara' bin Azib? Maka beliau telah berkata, iya ya haddatha, dialah yang telah meriwayatkan hadis ini kepadaku. Terus ada hadis sahih riwayat 3926, teruskan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih lagi menceritakan tentang kelebihan golongan Ansar. Sabda daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, jamaah Rasulullah, baginda Nabi SAW telah mengumpulkan beberapa orang daripada kalangan Ansar.
Faqal, maka Nabi bersabda, halumma, kemari. Hal fikum ahadum min ghairikum, adakah di antara kamu seseorang yang bukan daripada golongan Ansar, bukan daripada kalangan kamu? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah, illa kecuali ibna ukhtil lana, ada seorang sepupu yang pada waktu itu ada bersama dengan kami. Maka Nabi bersabda, ibnu ukhtil qaumi minhum, sepupu seseorang itu adalah dikira daripada golongan kaum yang sama. Kemudian baginda bersabda, ini Nabi terangkan setelah selesai peperangan Hunain, sebab Nabi telah bagi harta rampasan yang sangat-sangat banyak kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, dan Nabi SAW tidak memberikan apa-apa kepada golongan Ansar. Maka Nabi cakap dengan mereka supaya mereka tidak terasa dengan keputusan Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, inna Quraisyan hadithu ahduhum bijahiliyah wa musibah. Sesungguhnya golongan Quraisy, mereka baru sahaja keluar daripada jahiliyah dan juga ujian-ujian yang menimpa mereka daripada syirik, kekufuran dan sebagainya. Maka Nabi menerangkan, wa inni aradtu, dan sesungguhnya aku berkehendak, an ajburahum, untuk aku menjadikan mereka lupa, wa ata'allafahum, dan juga berlemah lembut dengan mereka. Nak menjadikan mereka lupa tentang jahiliyah, kekufuran, kekafiran dan sebagainya. Maka Nabi bersabda nak menggembirakan orang-orang Ansar, ama tardan, adakah kamu reda sekiranya semua manusia membawa pulang akan seluruh dunia, wa tarji'un, namun kamu membawa pulang Nabi SAW bersama ke rumah-rumah kamu, iaitu ke Madinah. Mereka menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, lau salakan nasu wadiyan aw syi'bah, sekiranya seluruh manusia berjalan pada satu lembah ataupun satu jalan di bukit, wasalakatil ansar, dan golongan Ansar berjalan pada lembah yang lain ataupun jalan di bukit yang lain, la salaktu wadiyal ansari wa syi'bahum, pasti aku akan berjalan pada lembah yang dipilih oleh golongan Ansar. Hadis ini adalah hadis yang sahih. 3927 terus. Maka daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah menulis surat ila Anas bin Malik, kepada Anas bin Malik. Surat apa? Yu'azzi, surat belasungkawa, iaitu surat takziah, mengucapkan takziah. Siapa yang meninggal dunia? Fi man usiba min ahli, berkenaan tentang orang yang telah dibunuh daripada keluarganya, wa bani ammih, dan juga daripada kabilah pakciknya. Bilakah mereka dibunuh? Yaumal Harrah, dalam peristiwa Harrah, di mana Yazid bin Muawiyah telah menghantar Muslim bin Hajjaj, panglima tentera beliau, untuk pada waktu itu membunuh orang-orang Madinah dan orang-orang Mekah yang tak nak berbai'ah kepadanya. Maka mereka telah dibunuh dengan kejam selama 3 hari oleh Muslim bin Uqbah ataupun Muslim bin Hajjaj, nama panglima tersebut. Fakataba ilaih, maka Anas bin Malik menjawab surat tersebut. Beliau berkata, ana ubashiruka, fakataba ilaih, minta maaf. Maka Zaid bin Arqam pada waktu itu menulis, ana ubashiruka, aku memberi khabar gembira kepada kamu wahai Anas, bibushra, dengan khabar gembira daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah, minallah, daripada Allah. Inni sami'tu Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Allahumma ghfir lil ansar, ya Allah ampunilah golongan Ansar, walidharariyil ansar, dan anak-anak golongan Ansar, walidharariyihim, dan juga anak cucu golongan Ansar. Maka Nabi doa sehingga 3 generasi golongan Ansar. Baca hadza hadisun. $3,928, silakan. Masih lagi berkenaan tentang golongan Ansar. Terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Abu Talha radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda kepadaku, Aqri qaumaka salam, sampaikanlah kepada kabilah, kepada kaummu akan salam daripadaku. Fa innahum, kerana sesungguhnya kaummu, ma'alimtu, seperti yang aku tahu, aifatun, adalah mereka yang menjaga kehormatan daripada maksiat dan dosa, suburun,
dan orang-orang yang sangat-sangat penyabar. Terus hadza hadisun hasanun sahihun. 3929. Terus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ala inna aibati, ketahuilah sesungguhnya keluarga terdekatku, allati awi, adalah mereka yang aku memberi tempat tinggal kepadanya, ahlu baiti, daripada keluargaku. Maka itu keluarga Nabi. Wa inna karishi, dan sesungguhnya teman terdekatku, al-ansar, adalah golongan ansar. Fa'fu an musiihim, maka maafkanlah daripada kesalahan mereka. Waqbalu min muhsinihim, dan terimalah kebaikan daripada mereka. Maka sebab itu kita digalakkan untuk bertolak ansur dengan golongan ansar, dengan golongan penduduk asal Madinah. Terus hadza hadisun. Terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ansar, golongan ansar, karishi, adalah merupakan keluarga terdekatku, sabda Nabi, wa aibati, dan juga merupakan teman terdekatku. Wa innan nasa sayaksurun, dan sesungguhnya manusia akan menjadi ramai. Wa yaqillun, namun golongan ansar akan menjadi semakin sedikit. Lagi ramai orang masuk Islam, maka golongan ansar yang asal akan menjadi lebih sedikit. Faqbalu, maka sabda Nabi, bila kamu bermuamalah dengan mereka, maka terimalah kebaikan mereka. Watajawazu, dan maafkanlah daripada kesalahan dan kekurangan mereka. Sebab pengorbanan mereka besar dalam membantu Nabi SAW menyebarkan agama. Terus 3930. Terus. Dan kita dah mula masuk tentang kelebihan Quraisy pula. Sabda Nabi SAW, "May yurid, barang siapa yang berkehendak, hawana Quraisyin, untuk menghina golongan Quraisy, ahanahullah, Allah akan menghinanya." Terus, hadza hadisun. Terus 3932. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda kepadaku, la yubghidul ansar, tidak akan membenci orang ansar, rajulun, seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari kiamat. Orang yang benar-benar beriman tidak akan membenci golongan ansar. Hadza hadithun hasanun sahih. 3933. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma, ya Allah, azaqta, engkau telah merasakan, menimpakan terhadap generasi awal Quraisy nakala akan azab, fa'adzik, maka timpakanlah, kurniakanlah, akhirahum, kepada generasi kemudian Quraisy, nawala, akan pemberian dan hadiah. Terus Terus 3934. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Nabi mendoakan golongan Ansar, Allahumma ighfir lil Ansar, ya Allah ampunilah golongan Ansar, wali abna'il Ansar, anak-anak golongan Ansar, wali abna'il Ansar, dan cucu generasi ketiga daripada golongan Ansar, wali nisa'il Ansar, dan juga para wanita daripada golongan Ansar radhiyallahu taala anhum. Terus maka keluarga Ansar manakah yang paling baik? Seperti mana kita tahu golongan Ansar terpecah kepada dua keluarga besar, Aus dan Khazraj. Dalam setiap keluarga besar ini ada pula keluarga-keluarga kecil yang dipanggil Banu. Maka ada Banu Abdul Ashhal, ada Banu Najjar, maka ada banyak
apa keluarga-keluarga kecil, maka di antara mereka siapakah yang paling mulia? Tidak lain adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Banu Najjar, yang merupakan keluarga kepada Abdul Muttalib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, mahukah aku khabarkan kepada kamu, bi khairi duril ansar, akan sebaik-baik kabilah ataupun keluarga daripada kalangan Ansar, atau bi khairil ansar, ataupun sebaik-baik daripada kalangan Ansar. Mereka berkata, bahkan ya Rasulullah, sabda Nabi, yang paling afdal adalah Banu Najjar, yang merupakan keluarga Abdul Muttalib, atuk Nabi. Kemudian selepas daripada mereka adalah Banu Abdul Ashhal, yang merupakan keluarga Sa'ad bin Mu'az. Kemudian selepas daripada mereka adalah Banu Harith bin Khazraj. Kemudian selepas daripada mereka adalah Banu Sa'idah. Kemudian Nabi SAW memberi isyarat dengan kedua tangan baginda. Faqabada asabi'ah. Kemudian Nabi SAW menutup jari jemari baginda. Summa basatahun, dan kemudian membukanya. Karrami biyadih, seolah-olah melontarkan sesuatu dengan tangan baginda. Maka Nabi bersabda, namun setiap keluarga Ansar khair, semuanya adalah golongan yang baik. Semua orang-orang Ansar adalah yang baik. Terus hadza hadisun. Terus 3936, terus baca hadis ini lebih kurang sama dengan atas. Khazraj. Namun sabda Nabi, walaupun ada perbezaan tingkatan keluarga Ansar yang mana yang paling baik, sabda Nabi, wa fi kulli duril ansar, bagi setiap keluarga Ansar khairun, mereka ada kebaikan yang tersendiri. Berkata Sa'ad bila dia mendengar hadis ini, ma ara Rasulullah, tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qad faddala, kecuali baginda telah melebihkan orang lain alaina, ke atas kami. Maka dikatakan kepada Sa'ad bin Ubadah, qad faddalakum, maka sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu ke atas orang lain dengan kelebihan yang banyak. Terus Terus 3937. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, sabda Nabi SAW, khairu diyaril ansar, sebaik-baik penempatan keluarga Ansar adalah Banu Najjar, iaitu keluarga Nabi SAW. Terus sabda Nabi SAW, sebaik-baik Ansar adalah penempatan keluarga Banu Abdul Ashhal. Tapi ini berada pada kedudukan yang kedua selepas Banu Najjar. 3939, berkenaan tentang kelebihan Madinah. Apakah kelebihan Madinah? Kenapa banyak orang berhijrah untuk tinggal di Madinah? Apakah Madinah mempunyai kelebihan yang tersendiri? Jom kita baca hadis-hadisnya. Terus daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kana, sehingga apabila kami tiba, bi harratis suqya, di harratis suqya, nama tempat. Apakah maksud harrah? Harrah di Madinah ada beberapa tempat, tapi ada dua harrah yang besar, Masyriq dan juga Maghrib, timur dan barat. Maka harrah adalah bermaksud tanah-tanah yang batunya adalah berwarna hitam. Tanah-tanah yang batunya berwarna hitam. Lihat kepada sinara baris yang pertama. Apakah al-harrah? Al-ardu zatul hijarati sud. Kenapa batu-batu tempat ini hitam? Ianya lebih kepada disebabkan letusan gunung berapi yang berlaku di Madinah. Madinah ada gunung berapi, maka lava-lava itu menyebabkan batu-batuan di situ menjadi hitam. Terus
allati kanat, dan Haratus Suqyah adalah tanah. Haratus Suqyah adalah tanah milik Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW telah bersabda, ituni biwudu'in, bawakanlah kepadaku air untuk berwuduk. Fatawadda'a, maka Nabi telah berwuduk. Thumma qama, lalu berdiri. Fastaqbala kiblah, menghadap kiblat. Faqal, maka Nabi berdoa, Allahumma inna Ibrahim, ya Allah sesungguhnya kekasihmu Ibrahim adalah hamba dan juga kekasihmu. Lalu dia telah berdoa untuk keberkatan Mekah. Wa ana abduka, dan aku juga adalah hamba dan rasulmu. Ad'uka, aku berdoa meminta kepadamu, li ahli Madinah, bagi penduduk Madinah, antubarika lahum, agar engkau berkati mereka, fi muddihim, pada cupak-cupak mereka, sukatan cupak, wasaihim, dan sukatan gantang mereka, mislai, dua kali ganda daripada apa yang telah engkau berikan keberkatan untuk penghuni Mekah, ma'al barakah, barakatain, setiap keberkatan engkau jadikanlah ia dua keberkatan. Maka Nabi minta Allah doublekan keberkatan Mekah untuk penduduk Madinah, terutama pada sukatan-sukatan yang mereka gunakan. Hadza hadisun 3940 berkenaan tentang Raudah yang merupakan taman-taman syurga. Terus sabda Nabi SAW, ma baina baiti, tempat yang berada di antara rumahku, iaitu rumah Ummul Mukminin Aisyah, kata majoriti para ulama. Wa mimbari, dan tempat yang berada di antara mimbar dan rumahku. Raudah merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Terus, hadza hadisun 3941, silakan baca sampai habis, riwayatnya lebih kurang sama. Dan dengan sanad yang sama daripada Nabi SAW, baginda bersabda, salatun, satu solat di masjidku ini, khairun, adalah lebih baik, min alfi salat, daripada 1000 solat pada masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Hadza hadisun 3942, teruskan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man istata'a, barang siapa yang mampu untuk meninggal dunia di Madinah. Maka apakah maksud mampu? Lihat kepada sinahara baris yang kedua daripada bawah. Maksudnya adalah biluzumiha, dengan dia berada lama di Madinah. Wal iqamati biha, tinggal di Madinah. Bihaitsu la yufariquha, dengan dia tidak pernah meninggalkan Madinah, sentiasa dekat Madinah. Maka itu maksud dengan mampu untuk tinggal di Madinah. Falyamut biha, maka hendaklah dia meninggal dunia di Madinah. Apakah kelebihan meninggal dunia di Madinah? Sabda Nabi, fa inni ashfa', maka sesungguhnya aku akan memberi syafaat liman yamutu biha, bagi orang yang meninggal dunia di Madinah. Wa fil bab, terus 3943, silakan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya ada seorang hamba perempuan yang telah beliau merdekakan. Atatuhu, telah datang kepadanya lalu berkata, istadda alayya zaman, waktu semakin sukar untuk aku tinggal di Madinah. Dia mengadu kepada Abdullah bin Umar, sebab Abdullah bin Umar telah merdekakan hamba perempuan ini. Wa inni uridu an akhruja ila al-Iraq, dan aku berkehendak untuk keluar, pergi pindah ke Iraq. Qal, maka Abdullah bin Umar bertanya, fahalla ila Syam, kalaulah kamu nak pindah, kenapa tak pergi ke Syam? Ardil mansyar, kerana manusia akan dikumpulkan di Syam. Wasbiri, namun kata Abdullah bin Umar, bersabarlah kamu. Laka, wahai orang yang tergopoh gapah, bersabar, tinggal dekat Madinah. Kenapa kena tinggal dekat Madinah?
Walaupun kadang-kala ada sedikit sebanyak ujian, sabda Nabi, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, kata Abdullah bin Umar, man sabara ala syiddatiha, barang siapa yang sabar di atas kepayahan, wala'wa'iha, dan kesusahan, kesukaran Madinah, maka aku akan menjadi saksi ataupun pemberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Wa fil bab, terus 3944 nak menceritakan berkenaan Madinah adalah bumi Islam yang terakhir, yang akhirnya akan menjadi tinggalan, akan ditinggalkan. Terus lampu dah buat lampu. Lampu. Bawa pegang saya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhiru qaryah, bandar terakhir daripada bandar-bandar Islam, kharaba, yang akan menjadi kosong daripada manusia adalah bumi Madinah. Terus last kali manusia akan tinggalkan juga Madinah. Terus 3945. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, ini nak menceritakan Madinah sentiasa mengeluarkan orang-orang yang pada waktu itu mempunyai niat yang tidak baik untuk berada padanya. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang Arab Badui, bai'ah, telah berbai'ah, telah memberikan perjanjian taat setia untuk dia sentiasa bersama dengan Nabi SAW alal Islam, di atas agama Islam. Fa asabahu wa'kun, maka dia telah diuji dengan sakit demam di Madinah. Faja'al a'rabi, maka orang Arab Badui tersebut telah datang kepada Nabi lalu berkata, akilni, batalkanlah bai'ah di antaraku denganmu wahai Rasulullah. Maka Nabi enggan. Fakharajal a'rabi, maka pada waktu itu Arabi tersebut telah pergi. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi. Maka dia berkata, akilni bai'ati, batalkanlah perjanjian tak setia di antaraku denganmu wahai Rasulullah. Maka Nabi enggan. Maka pada waktu itu Arabi tersebut telah keluar. Maka Nabi SAW bersabda, innal Madinah, sesungguhnya bumi Madinah, kalkir, adalah seperti alat peniup api. Orang dulu kalau dia nak membersihkan karat-karat pada besi adalah melalui alat khusus yang pada waktu itu panas membakar api untuk dia menghilangkan karat dan sebagainya. Al-kir adalah alat peniup api yang dimiliki oleh tukang besi. Tanfi khabathaha, maka Madinah akan menghilangkan kotoran-kotoran manusia. Wa tansi'u tayyibaha, dan akan mensucikan, membersihkan, memurnikan orang yang sememangnya bersih. Orang yang mempunyai niat yang tak baik akan keluar daripada Madinah dengan sendiri. Terus 3946, terus maka hadis ini nak menerangkan bahawa Madinah adalah tempat yang haram, ianya adalah tanah haram. Walaupun tidak ada dam dan bayaran, namun pada waktu itu tak digalakkan untuk menakut-nakutkan binatang liar padanya seperti mana tanah haram Mekah. Maka daripada Sa'id bin Musayyab, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, "Lau ra'aitu dhiba, kalaulah aku melihat kijang tarta'u sedang makan di bumi Madinah, ma za'artuha, aku tidak akan menakut-nakutkannya. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ma baina labataiha ay harrataiha, sesungguhnya tempat yang berada di antara dua harrah, dua tanah berbatuan hitam di Madinah, haramun, ianya adalah tanah haram." Wa fil bab, terus Terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW tala'alahu Uhud. Pada waktu itu telah bergegar pada waktu itu Uhud. Ataupun tala'a, telah muncul. Maksudnya Nabi SAW dalam berjalan telah muncul di hadapan Nabi Bukit Uhud. Maka Nabi SAW bersabda, haza jabal, Bukit Uhud ini adalah sebuah gunung, sebuah bukit. Yuhibbuna, yang mencintai kami. Wa nuhibbuh, dan kami pun mencintai Bukit Uhud. Allahumma inna Ibrahim, ya Allah sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan bumi Mekah. Wa inni uharrim, dan aku pula telah mengharamkan ma baina labataiha,
tempat yang berada di antara dua tanah berbatu hitam Madinah. Maka itu adalah tanah haram Madinah. Terus hadza hadisun. InsyaAllah kita akan sambung pada jam 9 nanti insyaAllah. Terima kasih semua.